Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ada penglihatan yang cukup baik sampai umur sekarang, you masih lagi tak perlu pakai spek ataupun sekurang-kurangnya pakai spek cuma untuk membaca saja. Okey. Kalau tidak, you boleh bergerak tanpa, kalau tinggal cermin mata pun you tak panik. Kan setengah daripada kita kalau tak ada cermin mata, kita terpaksa risau lah kan, atau kalau retak ke, patah ke ataupun hilang ke. Okey, 7 gejala ataupun petanda-petanda yang you kena berhati-hati. Kalau tak jaga boleh membawa sampai jadi buta. Okey, dan maklum sajalah bagi kita yang biasa melihat dunia, bukan dari kecil kita tak nampak. Memang kalau lagi lama lagi rabun lagi tak nampak, memang rasa sedih jugalah kan, betul? Baik, namun kita jangan putus harapan. Malam ni kita cerita 7 gejala dahulu, iaitu nombor 1, tidak lain tidak bukan ialah siapa dalam ruang majlis ilmu pada malam ini yang ada masalah diabetes. Okey, kita tak akan selesai cerita malam ni selagi mana kita tak selesai mempertikaikan tentang macam mana nak selesai masalah diabetes dahulu. Diabetes merupakan penyebab utama kenapa kita boleh jadi sampai buta. Faham tu? Okey, yang paling sikit pun cataract, paling sikit pun dapat macular degeneration. Macular degeneration ni dia belakang, sebelah belakang retina tu, atas daripada kita punya optic nerve tu kan ada tengah-tengah bawah sikit, dia atas tempat dia sandarkan semua cahaya ataupun semua daripada you nampak tu, dia masuk, dia akan fokus lebih kurang kawasan tu. Kalau dah rosak kawasan tu, memang tak nampak apalah. Faham tu? Jadi masalah diabetes adalah yang nombor 1 yang paling utama. Selesai. Okey. Nombor 2, kalau mata you ada masalah, katakan warna bertukar, yang putih tu dah jadi kuning-kuning, walaupun sedikit je warna kuning, you kena check dengan doktor sama ada jaundice atau tidak. Sebab ini gejala yang cukup serius. Tak jaga betul-betul, mungkin rosak dah liver you, sebab bilirubin tu dah naik dan sebagainya, tak boleh proses. Masalah gallbladder you pun boleh, masalah liver pun boleh. Tolong selesaikan isu nombor 2 dahulu, baru kita sambung cerita yang sikit-sikit, yang ringan-ringan. Ni saya habis yang berat dulu. Okey, diabetes, masalah liver sampai jaundice. Satu lagi, you senang dapat bloodshot. You know the meaning of bloodshot? Maksud saya, you senang dapat pecah ke darah, macam ada bloodshot. Okey, macam orang ada tembak kat mata you tu, dia pecah kat situ. Kadang-kadang datang pagi-pagi tu kena pakai spek hitam pula, macam penyanyi selebriti pula. Padahal buka mata orang takut nak tengok, sebelah tu jadi merah habis. Macam bertakung darah kat situ. Kadang-kadang you heran kenapa. Ini ada kaitan dengan vitamin, ini ada kaitan dengan masalah gula pun banyak dalam badan. Tak semestinya you diabetik, tapi kadang-kadang you suka sangat benda-benda simple karbohidrat pun kadang-kadang senang dapat bloodshot. Kalau tidak, siapa nak tembak mata you tak buat apa pun, bukan you jatuh ke ataupun lompat-lompat pun, kadang-kadang bangun pagi ataupun tengok-tengok dah merah mata. Nombor 4, kadang-kadang you nampak macam ada kolesterol plak kat situ. Tepi mata, selalunya belah luar ataupun belah dalam, sebelah aja bahagian tu macam ada tumbuh ketul naik, macam nak tutup mata you tu. Faham tak? Yang ni you kena check betul-betul, sebab mungkin dah terlalu banyak you dalam badan you kolesterol tinggi. Tapi ada juga masalah niacin, satu vitamin yang, kalau tak salah saya, B3, you kena check juga. Ni malam ni kita lebih kepada B vitamin yang menjadi dia punya punca resminya sebenarnya. Okey, walaupun you tak tahu, tapi dah ada kajian cataract pula. Tahu cataract? Nombor 4, cataract. Siapa tak tahu cataract? Yang selalunya mak bapak kita kan yang pergi, kadang-kadang dia kata, okey, bulan ni mami nak buat sebelah dulu. Okey, sekejap je buat hari ni, besok dah macam relax sikit, dah boleh 3 hari kemudian kan, kadang-kadang doktor kata lepas seminggu dah macam tak payah pakai cermin mata hitam ataupun semua dah clear, cepatlah. 2 bulan kemudian buat lagi sebelah pula, macam tu contoh. So kadang-kadang dalam masa setahun tu dia buat 2 sekali, siap. Okey, cerah pula tu. Sebab apa? Kanta lensa yang digantikan tu memanglah dah tak ada lagi dia punya opaque, dia punya kelabu tu kan. Ini ada kaitan dengan B1. Okey, thiamine. Okey, dan selalunya lagi sekali, gula memegang peranan penting. Diabetes memang utama, tetapi kita tambah satu lagi faktor namanya stres. Sebab tu saya memang minat dengan perkataan stres ni. Sebab apa? Dia sampaikan masalah boleh menyebabkan mata tu jadi buta.
Sebab apa? Dia ada kaitan dengan kortisol. Bila kortisol tinggi, ada kaitan dengan B vitamin jatuh. Bila B vitamin jatuh, mata pun jadi masalah. Nombor 6, kadang-kadang bawah mata ni kelopak mata kan, di dalam tu, kalau you tengok kat luar tak nampak, tapi you buka dia tu, okey, you angkat dia, kelopak mata tu, dia di dalam eyelid tu, okey, sebelah dalamnya semuanya merah. Ini juga disebabkan oleh terlalu banyak gula dalam badan. Juga disebabkan oleh gula dalam darah kita. Tapi yang ni orang tua-tua dulu kata you suka mengendap. Tahu mengendap tak? Ketumbit ataupun stye, S-T-Y-E. Yang ni bukan pasal you mengendap orang, tapi memang ada sikit infection, tapi bermula daripada apa? Bermula daripada tinggi gula. Kan infection ni, bakteria ni pun suka kepada gula juga kan. Satu lagi gejala yang itu mata jadi bengkak. Dia panggil puffy eyes. Eyes kita tu, you tengok sentiasa macam bangun pagi je, walaupun dah pukul 4 petang, you masih lagi mata you macam bangun pagi je. Orang panggil apa? Sembab ataupun apa? Bengkak kan. Jadi macam tak sihat lah. Dan ini sebenarnya disebabkan oleh fluid retention dalam body you, bukan dekat mata saja sebenarnya. Kalau mata tu dah mula bengkak macam tu, lebih baik you check you punya kaki, you punya pergelangan kaki, you punya ni lah, tangan, kadang-kadang dah nampak dia macam bengkak-bengkak sedikit. Okay, ini ada kaitan dengan mungkin jantung, mungkin liver, bahaya juga kan. Dan sel-sel lain yang rendah, mungkin protein tak cukup dalam badan, ataupun kadang-kadang ada masalah sodium, potasium tak balance. Ini sistem you lah dalam badan. Okey, baik. Apapun, ini yang serius. Okey, yang ringan-ringan yang selalu kena ni, ada juga orang yang rajin kena, orang panggil conjunctivitis. Yang ni walaupun tak serius, you boleh baik, sebab benda ni boleh berjangkit. Tahu tak, mata yang apa tu sampai ada macam tarik mata pun ada, orang panggil apa, merah-merah mata pun ada, gatal kan. Yang ni selalunya you tak boleh pergi office lah, nanti satu office pula berjangkit. Yang ni selalunya saya suruh you pakai colloidal silver, pergi cari colloidal silver. Dia drop macam air, ada jual kat farmasi, you drop je colloidal silver tu, macam magic. Dia boleh hilang, sebab dia bunuh bakteria-bakteria tu. Satu lagi, you kena makan apa tu, tambahan vitamin ataupun mineral nama zinc. Okey, khas ambil zinc untuk conjunctivitis. Satu lagi pun lebih kurang merah macam tu juga, tapi dinamakan uveitis. Uveitis ni orang panggil pink eye. Pink eye ni lebih kurang macam conjunctivitis juga, tapi dia lebih kepada bahagian yang tak berapa serius. Macam conjunctivitis tu selalunya berjangkit. Uveitis pun boleh berjangkit, tetapi penyebabnya ialah you lebih banyak bekerja di depan katakan komputer. Bukan berjangkit apa-apa, you selalu tak cukup tidur, ataupun you ada alergi kepada sebahagian daripada makanan apa-apa, ataupun you ada masalah autoimun, you lama tak kena matahari, tak cukup vitamin D. Itu kena jaga betul. Sebab apa? Bila you depan dengan berkomputer lama ataupun iPad macam saya kan, kadang-kadang sampai 8 jam, 7 jam sehari berdepan dengan majlis ilmu, nak cari idea baru semua kan. Sebab kalau lama sangat, mata kita lagi lama lagi rosak. Ini ciri-ciri awalan sampaikan mata besok kena pakai power lebih, sebab apa? Blue light tu very sensitive dan dia menyebabkan kortisol naik. Blue light tu ni dalam kita punya apa tu, frame kamera ke ataupun iPad ke, laptop ke, komputer apa, TV ke, Netflix ke, kalau lama sangat you ada masalah, kortisol akan naik. Yang sama standard dengan stres naik, kortisol naik, dia merosakkan mata melalui tak cukupnya vitamin nanti. Kortisol ni jangan main. Lepas tu pula kita punya muscle ni, kalau kita terlalu lama fokus, macam you tengok saya, I tengok you ni kan, rupanya dia tengah contract. Tahu tak? Dia tengah contract, maksudnya menguncup. Dalam mata kita ni kan ada ototnya sendiri, walaupun kecil tapi dia contract. Jadi kalau kita contract dia berapa jam, you tengok 7 jam, campur-campur tolak dengan WhatsApp group, dengan balas-membalas. Ini menyebabkan mata kita senang rosak. Okey, sebab apa? Dia punya muscle dah contract sampai berjam-jam. Kalau dibahagikan dengan berapa jam saja dia relax. Sebab apa? Bila you tengok jauh, you tengok macam kita buat naik matahari pagi-pagi tu. Kenapa saya buat? Ialah memaksa diri saya supaya kita yang ikut pun, you luaskan pandangan you. Sebab apa? Kalau I suruh you pergi exercise pun, I nak you jenis yang tengok jauh, tengok pokok yang menghijau, color
distance, berapa masa you pakai untuk merehatkan otot you supaya dia tidak merosakkan mata. You jangan main bila kanta tu dah mula keras, sebabkan muscle pun dah mula jam, rosak mata kita, faham? Dan ujung-ujung sekali ialah tidak lain tidak bukan ialah dari segi pemakanan lah. Contoh, kalau tak cukup pemakanan yang berasaskan vitamin A yang paling utama malam ni, you boleh kena night blindness, rabun malam, you boleh dapat mata yang dipanggil dry eye. Jadi mata kering ni tak sedap lah kan. Maklumlah, mata kita selalu terbuka aja, tak pernah kelip pun mata. So tak lama kena bawa cecair, setiap 2 jam nak kena tabur air tu kat dalam mata pula. So awal-awal ni kena jaga. Boleh kena cataract, ni tak cukup vitamin A. Tak boleh juga kalau kita biar langsung, yang boleh buat buta ialah dinamakan macular degeneration, yang saya kata tadi, yang di belakang retina tu kan. Bila tak cukup vitamin A, dia mati, sel-sel kat situ rosak. Okey, anda pernah dengar kan vitamin A ni selalunya daripada yang berwarna, macam selalunya warna orange, warna kuning, warna merah, warna hijau. Ingat kuning, merah, hijau, campur orange sikit. Okey, apa-apa saja yang warna ni kuning, merah, hijau, termasuk sayur-sayuran yang hijau, okey, ataupun ada kan bell pepper yang warna merah, warna kuning, warna orange, warna merah macam cili kan, okey, ataupun saya dah cerita carrot tadi, spinach, bayam, sweet potato, ubi keledek kan ada warna macam-macam lah, orange, putih sikit, warna purple pun ada. Bagus ni. Lepas tu you makanan buah-buahan banyak warna, mangonya warna macam-macam kan, apalagi papaya pun kan. Lepas tu Mak Saleh punya apricot, tapi kalau tak mau main Mak Saleh punya, kita ambil buah-buahan tempatan pun banyak warna-warni, betul tak? Lagi satu, jangan lupa kepada vitamin yang datang daripada yang penting sekali, buah-buahan seperti watermelon kan warna merah, apricot warna kuning-kuning, orange-orange kan. Lepas tu ada tangerine, Chinese punya orange tu, yang kadang-kadang kalau musim raya tu yang kulit dia nipis-nipis tu, yang tu tangerine semua tu memang bagus. Okey, lagi kalau you boleh ambil buah-buahan asalkan berwarna rainbow je, you selamat. Lagi kalau vitamin B pula tak cukup, boleh kena cataract, boleh kena retinopathy. Ini ada kaitan dengan diabetes. Selalunya orang diabetes dia mengganggu masalah vitamin B, penghadaman ataupun untuk mengeluarkan penghasilan B1 terutama sekali, dan B3. B3 boleh menyebabkan glaukoma. You pernah dengarkan glaukoma? Macam kita ada blood pressure kat dalam badan kita, tapi mata pun boleh ada blood pressure yang boleh tinggi sehingga kan boleh rosak habis dia punya nerve kat dalam tu. Dia tekan, glaukoma boleh jadi buta. Betul? Jangan main glaukoma bukan saja boleh jadi buta, bahkan boleh membahayakan, sampaikan dia punya signal tu sampai ke otak punya masalah nanti. Okey, so jaga baik glaukoma tu. B3 apa yang vitamin yang diperlukan selain daripada A, B1, B3, zinc. Zinc ni diperlukan sebab dia membantu vitamin A untuk bekerja supaya beratus fungsi dalam badan kita mampu dilakukan, terutama sekali dicampur dengan B. B ni dia jangan main tau, B kompleks ni. B ni ada lebih kurang 8 jenis. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Macam hafal pula. Jadi mana kita nak ingat semua kan. Jadi eloklah saya bagi kat you jenis-jenis makanan yang banyak vitamin B. Selalunya orang yang berasaskan binatang, daging-daging semua tu pun bagus. Terutama sekali hati lembu, asalkan hati lah. Hati tu memang tinggi dengan vitamin B ni semua. Tapi sekarang ni sejak kita lebihkan kepada sayur-sayuran dan buah-buahan, saya galakkan you ambil brown rice, ataupun ni lah beras perang, ataupun ambil barley, ambil mushroom. Jadi tak perlu kita nak pergi kepada daging binatang saja. Kita boleh ambil cendawan, ambil semua jenis sweet potato, ataupun ubi kentang saja pun banyak vitamin B. Jangan main dah ubi kentang ni. Lepas tu legumes, kacang panjang, kacang bende, beans, semua jenis ni lah, lentils, dals, chickpeas, kacang kuda,
seeds and nuts, semua kacang-kacang kecuali kacang tanah, out, jangan ambil, nuts, yang lain semua boleh. Vegetable seperti biasa, kita tak usah pening kepala, apa saja yang rangup boleh makan, asalkan green, selamat. Don't worry. Kalau yang kena celur, you celur dulu, jangan gigit raw sangat kan. Kadang-kadang zaman sekarang ni banyak sangat dia punya pesticide pula kan. Basuh elok. Pastikan anda jangan sampai, yang paling kita takut ialah perkataan macular degeneration, glaukoma dan cataract. 3 ni yang akan membawa mata kita jadi buta kalau tak jaga betul. Apalagi yang you kena lakukan supaya mata kita sentiasa terjamin supaya boleh bertahan lama. Selain daripada nombor 1, tidak lain tidak bukan, saya selalu kata Allah terapi. Orang yang baca Quran dan matanya sentiasa melihat ayat-ayat Quran dan mulutnya membasahi dengan tajwid yang betul, sekurang-kurangnya hafal, zikir, semua tu, dia tenang, mata you pun kurang kortisol. Ni ada kaitan dengan pembaikan penjagaan mata. Sebab bila you kurang kortisol, saya kata apa tadi, kortisol mencuri vitamin B. Kan kita tadi jenuh nak pergi cari makan-makan, tak cukup. Kita jaga minda kita jaga roh kita, maka sambilan tu kita usaha. Mata mesti exercise, selalu kena exercise. Lepas tu tengoklah apa-apa yang cantik you tengok, asalkan jauh 20 minit sekali tengok, dalam masa 20 meter minimum dia punya jarak, dan kalau boleh dalam masa tu tengoklah ambil masa 20 saat. Paling kurang pun, supaya mata tu dibenarkan beristirahat. Satu lagi yang mungkin you terlepas pandang dan mungkin you tak perasan pun, kenapa saya galakkan you berpuasa. Selalu kita kena berpuasa Isnin Khamis tu bukan saja untuk dapat pahala sunnah, tetapi juga kita dapat pahala, kebaikan dari segi kesihatan. Sebab bila orang fasting, dia menaikkan balik proses pembaikan, sampaikan penjagaan mata pun. Sebab apa? Masa kita puasa tu kan ada autophagy, maksudnya mencuci karat-karat semua tu, dan dia juga menaikkan balik saluran-saluran darah yang tak betul ataupun terlebih atau kurang, semua dia balance balik masa puasa. Jangan main, dan tidur kena cukup lah. Ujung-ujung sekali jangan lupa kepada penjagaan pemakanan yang berasaskan kepada D&D diet. Cukup dulu saudara-saudara sekalian. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Saya doakan sentiasa anda dalam keadaan kesihatan yang terbaik mungkin. Sebab zaman sekarang saya tak kira apa jadi kat luar sana, tapi you mesti sebagai kawan saya, tolonglah jadi orang yang baik dan faham bahawasanya COVID masih tak kenal nama siapa you, title siapa, doktor ke, pesakit ke, ataupun orang muda ke, orang tua ke, dia tak kisah. So jaga baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body,
secara mental dan fizikal. Okey.